Bertemu kembali dalam rutin awal ni. Baik, dalam titah diraja oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebentar tadi juga, Baginda bertitah dan juga menyentuh soal kedudukan ekonomi semasa. Beberapa angka yang sebelum ini kita pernah dengar dan sebagainya turut dititahkan oleh dan disentuh oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu berkaitan dengan pakej rangsangan, 8 pakej rangsangan keseluruhan bernilai RM530 bilion turut disentuh. Ini juga berkait dengan soal belanjawan 2021 yang memperuntukkan nilai terbesar RM322.5 bilion dan juga dalam angka terbaru berkaitan dengan pelaburan yang diluluskan melibatkan nilai 107 bilion dan hampir daripada nilai itu hampir 40 bilion adalah nilai pelaburan dari 3 misi perdagangan dan juga pelaburan dalam tempoh 6 bulan pertama 2021. Dan bukan itu saja, malah pencapaian pelaburan negara ini bagi sektor ekonomi juga meningkat sebanyak 70% dan ini dibuktikan pada apabila kita melihat pertumbuhan ekonomi Malaysia pada suku kedua 16.1%. Ini angka-angka yang kita dengar sebelum ini. Bukan itu saja, malah kita melihat bahawa pandemik ini membawa kepada senario baharu dan juga jurang kemiskinan itu berlaku antara golongan kaya dan juga golongan miskin di Malaysia pada ketika ini. Saya nak mengulas perkara tersebut. Saya nak bersama dengan Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nisa Abdul Rashid yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Doktor, pertama sekali, kalau kita melihat kepada titah diraja Yang di-Pertuan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini, Baginda mentitahkan bahawa kerajaan hendaklah sewajarnya mempercepatkan pemulihan ekonomi menerusi penggubalan dasar-dasar yang mesra perniagaan dan juga pelaburan bagi meningkatkan daya saing negara. Baik, saya akan tanya soalan tentang itu, tetapi terlebih dahulu kita melihat kepada realiti semasa. Kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik seperti Gini coefficient sebagai contoh, ia dijangka meningkat kepada 0.411 bagi tahun 2020 berbanding 0.407. Ini bermakna ada peningkatan jurang antara golongan kaya dan miskin. Bukan itu saja, garis kemiskinan, penduduk di bawah garis kemiskinan juga dijangka akan terus meningkat sekitar 8.4%. Ini disebabkan oleh kebanyakan golongan daripada M40 terjerumus kepada B40 disebabkan oleh pandemik COVID-19. Ini realiti. Apakah yang boleh kita jangkakan daripada pihak kerajaan, terutamanya susulan daripada titah Yang di-Pertuan Agong ini untuk melihat kepada langkah baharu, pembaharuan ekonomi dan sebagainya, jangka pendek setidaknya, quick wins? Okey, betul apa yang disebutkan oleh Najib tadi tentang angka-angka seperti GE coefficient dan situasi seperti income gap ataupun perbezaan di antara pendapatan yang di golongan kaya dan miskin itu semakin melebar. Dan apabila situasi berkaitan dengan pandemik ini berlaku, situasi itu lagi orang kata memburukkan lagi situasi tersebut. Justru dalam konteks titah Yang di-Pertuan Agong pada hari ini, suka saya melihat apa yang disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong seperti demokrasi bermesyuarat, partisan, atau strategi whole of society effort. So bagi saya ini satu takeaway yang sangat penting kerana ia menuntut suatu koordinasi yang begitu jitu di antara semua pihak, tidak kira di blok kerajaan ataupun blok pembangkang, tapi yang penting adalah kita bersama-sama orang kata merencana ekonomi negara supaya orang kata dapat kita keluar daripada pandemik dengan kadar yang segera. Dan telah kita dikongsi juga angka-angka seperti KDNK dan sebagainya memang benar. Tanda-tanda tu dah ada, tapi cuma memerlukan satu koordinasi, satu naratif yang lebih kuat lagi supaya usaha kita untuk keluar daripada pandemik ini akan berlaku dalam keadaan yang begitu konsisten. Kita tak mahu lagi dah ada orang kata speed bumps yang orang kata unnecessary. Jadi saya kira itu satu perkara yang perlu diambil kira lah tentang apa yang telah diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong tadi. Doktor, bukan itu saja, Seri Paduka Baginda juga menitahkan perbelanjaan yang sewajarnya yang dirancang dan sebagainya perlu turut disediakan bagi membiayai pemulihan ekonomi tersebut seperti langkah kesihatan awam, menyediakan bantuan kepada golongan yang memerlukan terjejas dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat langkah ini, Doktor? Kerana apa kita melihat bahawa tidak akan ada cukai baharu diperkenalkan, itu satu. Bermakna kutipan kerajaan itu hanya bergantung kepada sistem sedia ada. Kalau kita melihat penutupan ekonomi sebelum ini, sudah pasti sedikit sebanyak menjejas kutipan hasil kerajaan juga. Kita melihat juga apa diumumkan oleh kerajaan untuk meningkatkan had siling hutang statutory juga. Bagaimana ke semua ini kalau digabungkan menjadi langkah yang cukup pada pandangan doktor untuk menampung perbelanjaan di masa hadapan setidaknya setahun mendatang?
Okey, bercakap tentang dari sudut siling hutang yang mungkin jangka akan dinaikkan, ia merupakan suatu perkara yang penting kerana ia memberikan suatu fleksibiliti oleh pihak kerajaan untuk merangka lagi lebih perbelanjaan. Memang benar dalam keadaan semasa kalau kita nak perkenalkan cukai baru ataupun nak naikkan kadar cukai itu sesuatu yang tidak realistik lah kerana keadaan ekonomi itu masih lagi memerlukan bantuan dan pertumbuhan ekonomi itu masih lagi lemah. Justru kalau sebarang bentuk dasar yang akan tentu very taxing dan itu akan menyebabkan momentum pertumbuhan, momentum pemulihan itu akan terjejas. Jadi dari sudut perbelanjaan, saya kira peningkatan siling hutang tu seharusnya orang kata itu merupakan prasyarat untuk memberikan suatu flexibility. Kemudian kita bercakap tentang apakah bentuk perbelanjaan yang perlu dirangka ataupun perlu dilaksanakan supaya kesan pengganda itu dapat direalisasikan dalam kadar yang segera. Dalam hal ini saya kira bantuan-bantuan berkenaan dengan bayaran pindahan dan sebagainya itu merupakan satu bentuk pembelanjaan jangka pendek kerana kita nak menguruskan ekonomi dalam keadaan yang terdekat ini. Tapi bergerak pada tempoh yang orang kata itu sederhana dan jangka panjang. Di sini saya kira pengumuman rancangan Malaysia yang ke-12 memainkan peranan yang penting kerana itu merupakan suatu wadah bagi negara kita ini untuk kita berencana bagaimana kita harus mengorak langkah beyond pandemik. Kerana kita tahu insya-Allah pada satu hari nanti mungkin situasi pandemik akan berakhir, tapi dari sudut meningkatkan taraf ekonomi itu merupakan suatu perjuangan yang berterusan dan kita mahu semua rakyat mendapat manfaat dari apa dua bentuk program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Doktor, bagaimana untuk kita melihat permasalahan ekonomi yang kita hadapi bukan sahaja ketika pandemik, malah sebelum pandemik pun banyak sangat berkait dengan masalah struktur ekonomi kita. Dan rancangan Malaysia ke-12 ini antara perkara menjadi tumpuan khususnya berkaitan dengan strukturan ataupun perbaikan struktur dalam ekonomi kita. Apa tumpuan utama yang dijangka oleh doktor sendiri yang akan terkandung dalam RMK 12 sendiri, kerana yang di-Pertuan Agong juga bertitah tentang bagaimana untuk meningkatkan automasi, bagaimana untuk mencari sumber kekayaan baharu dari segi ekonomi dan sebagainya. Ini semua melibatkan perubahan struktur yang diperlukan dalam RMK 12, Doktor. Betul. Kalau kita lihat ekonomi negara kita ni, kita memerlukan suatu lonjakan yang cepat dan di sini peranan teknologi amat penting. Dan kita tahu setiap sektor, tidak kiralah sektor pertanian ke sektor apatah lagi sektor berkaitan dengan pembuatan, sektor perkhidmatan, penggunaan teknologi itu perlu dipertingkatkan dan ia perlu meluas. Contoh kalau kita melihat sektor pertanian, saya kira kalau cakap pertanian ada dua benda. Satu pertanian bertingkat peladangan dan satu lagi pertanian berkaitan dengan penghasilan makanan. Saya kira pertanian di peringkat penghasilan makanan itu perlu diberi perhatian dan dalam konteks teknologi itu perlu diberi perhatian supaya teknologi tersebut boleh kita harness, boleh kita gunakan supaya ia dapat menghasilkan hasil pertanian yang lebih tinggi lagi berikutan pelaksanaan penggunaan teknologi. Jadi saya kira naratif yang sedemikian itu yang mana dia melibatkan penggunaan teknologi tinggi perlu diperluaskan ke serata sektor. Yang saya nampak sekarang ni ada sektor yang orang kata tu menggunakan teknologi tinggi tapi amat terpilih, amat selektif. Mungkin dalam sektor pembuatan seperti berkaitan dengan elektronik dan elektrikal ataupun berkaitan dengan sarung tangan getah. Tapi sektor-sektor lain kadar penerimaan atau kadar penggunaan teknologi itu berbeza-beza. Jadi di sini peranan dasar kerajaan untuk merangka dan mengkoordinasi supaya penggunaan teknologi itu dapat dijalankan secara menyeluruh dan kesannya akan dinikmati oleh semua pihak pada masa akan datang. Okey, Dr. Afzal Nizam, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Kita akan terus berhubung dari masa ke masa membincangkan topik tentang ekonomi RMK ke-12. Kita jangkakan insya-Allah 27 September ini akan dibentangkan di Parlimen. Itu juga kami akan bawakan secara langsung dari Sarawak ini juga perbincangannya. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid iaitu Ketua Ekonomi Bank Islam.